Okay, untuk soalan ni, the graph in diagram 5 shows the body temperature of a person before, during and after taking a cold bath. Sekejap So, Hana jawab dekat sini untuk soalan yang pertama ni, A1. Suggest the length of time the person was in bath. Hana jawab macam mana 30 minit ni? Hana tolak yang mana? 40 dengan 10. 30 dengan 10. 40 40 dengan 10. dengan 10. Alright. So, jawapannya adalah 15 minit Ni salah. Jawapannya adalah 15 minit. Kenapa 15 minit? Kerana ni soalan kebat ni. Soalan kebat sikit. Okay. So, pada suhu biasa iaitu dia tak mandi lagi iaitu pada suhu 37 degree Celsius. Kemudian apabila dia mandi, dia pun mula turun, suhu dia mula turun. Dia stop mandi. Kenapa cikgu kata dia stop mandi kat sini dekat 25 ni? Kerana 25 tolak 10, 15 kan? Kejap. 25 tolak 10, 15. Yep, betul. Alright, so apabila dia stop mandi, kenapa dia stop mandi kat sini? Kerana temperature kat sini start increase. Apabila temperature dia start increase, di mana dia dah keluar pun daripada bilik air tu. Sebab dia dah stop mandi, then badan dia pun akan mula panas balik. Jadi sebab itulah tolaknya daripada yang dia start increase ni, tak perlu ambil kira. Yang dia drop kat sini je, 25 tolak dengan 10. Faham tak? Faham. Alright, so nombor 2, explain why the person's body temperature drop. Why it drop after 10 minutes? Hana jawab, the person's body loses heat due to exposure during cold bath. Okey, betul? Okey, ni betul. Ni pun 2 markah. Okey, boleh. Okey. Alright, boleh. Boleh cakap yang ni loses heat through what? Loses heat through, tambah sikit dalam jawapan tu through convection and conduction. And conduction. Okey, lepas tu tambah sikit lagi does. Ni soalan ni jawapan ni boleh tambah sikit lagi. Does causing the body temperature to drop. Dah. Okay, Hana. Boleh tulis, masukkan dalam jawapan Hana. Dah. Dah Alright, so next, the skin helps to maintain a constant body temperature. Explain how the structures in the skin help the body temperature. So dia kata the skin maintain a constant body temperature. Okay. Explain how the structures in the skin help the body temperature of the person to return to normal. So macam mana? So Hana jawab kat sini, the erector muscle contracts so that hair is raised. Alright. Okay, ni ada point, satu point. Okay, 3 markah. A thicker layer of air is trapped by the hair. The layer air act as an insulator to prevent the loss of heat from the body. Alright. So next, blood capillaries undergoes vasoconstriction. It results in less blood flowing near to the surface of the skin, so less heat is lost. Soalan dia apa tadi?
Okay, dia tak kisah nak increase ke decrease ke. Okay, so less heat is lost from boleh? Okay. Dia Alright. kena jawab berapa? Dia kena jawab 3 mark 3 point lah. Agak-agak macam ni 1 point. Yang ni 2 point. Yang ni the layer of air at the insulator ni. Satu trap kan. 3 layer of air, satu trap. Trap heat tu. Satu lagi prevent the loss heat ni insulator. Satu trap, satu insulator. Kemudian yang ini tentang kapilari pula. Kapilari less blood flowing. Okay, so dapatlah 3 Kalau markah kat sini. jawab satu structure je boleh ke? Kalau jawab satu structure saja kena elaborate lebih sikit lah. Tapi kalau jawab sampai ni tengok dia jawab macam ni. After cold bath, dia jawab tentang sweat gland. Inactive. Kemudian jawab tentang blood vessel. Ini macam senang. Contoh yang senang nak nampak. Ni satu markah sweat gland. Lepas tu markah yang kedua lagi blood vessel. As a result, less heat. Okay. Lepas tu dia cakap pasal hair erector muscle. 3 markah. Ni senang nak nampak. Okay, benda ni sebenarnya dia subjektif tau. Okay, pemeriksa tu akan cari poin-poin mana yang untuk mencukupkan 3 markah. 3 point, 3 markah. Tetapi untuk memudahkan, okay, cikgu punya tips lah untuk memudahkan pemeriksa tu nampak, bagi terus 3 structure. Pendek-pendek pun tak apa, tapi ada 3. Sebab pemeriksa akan tengoklah kat sini. Senang nak nampak. Sweat gland 1 point, blood vessel 1 point, hair erector muscle 1 point. Dia terus bagi 3 markah. Tetapi kalau macam ni dia kena cari. Okey, dia nampak dekat sini erector muscle. Okey. Kat sini okey. Kemudian dia nampak blood capillaries. Okey, dia akan pergi 2 markah dulu. Kemudian nak cukupkan 3 markah tu dia tengoklah elaboration Hana pula. Kalau elaboration Hana lebih sikit baru dia tambah lagi 1 markah. Faham tak? Faham? Okey, jadi poin kita sekarang ni tips cikgu adalah mudahkan pemeriksa. Selagi mana Hana boleh mudahkan dia untuk nampak poin-poin tu jadi 3. Contoh 3 markah 3 poin, 2 markah 2 poin. Okey, jadi selagi tu Hana try. Tapi kalau dah tak ada, dah contoh tak ingat, Hana tak ingat pasal ni sweat gland ni kan. Hana tak buat kan pasal sweat gland ni. Hana tak ingat. Jadi Hana pun elaborate lebih sikit lah yang apa yang Hana ingat tu. Okey, tak semestinya wajib 3-3. Cuma kena pandai elaborate lebih lah supaya dia tahu nak bagi markah kat mana. Next, C. Explain the change in the person blood pressure after the bath. Okay, so ni another person had a hot bath. So dia ada hot bath pula. His blood pressure was taken before and after. Jadi after bath 70 mmHg. Okay, jadi dia drop ingat tak cikgu terangkan tentang vasodilation. What is vasodilation? Vasodilation. Okay, dia akan yang tadi tu kalau ni vasoconstriction. Okay, dia akan jadi narrow kan? Dia ada 2. Vasodilation, vasoconstriction. Vasoconstriction ni tadi dia jadi kecil iaitu narrow. Okay, narrow blood vessel. Larger blood vessel. Dia akan increase the blood vessel diameter. Alright. So, dia jawab macam mana ni? Kenapa dia suruh explain tentang blood pressure, kenapa dia drop. So, 3 markah. Okay, kita tengok. His blood pressure, bagi tahu dulu what is the changes. Bagi tahu his blood pressure drops 1 point. Vasodilation results in arteriole with larger lumens for the blood to flow through. Okay, then 2. Markah yang kedua. Okay, markah yang ketiga. This decreases the rate of blood flow and the pressure exerted by the arterial wall. Okay, markah yang ketiga. As a result ni dia ulang balik saja ni. So tak ada point, tak ada markah lah.
Okey, diulang balik saja. Yang ni dikira satu lah, sama. Okey, poin yang berulang dikira sama, satu markah. Dia tak akan bagi markah lagi. Faham tak? So, next soalannya adalah D1. Okey, iaitu explain how after a hot bath, the person's face, okay, and some parts of his body become redder. Okay, dia jadi merah. Explain why. Okay, so macam biasalah, kenapa dia jadi redder, sebab adanya vasodilation ni tadi yang menyebabkannya, iaitu jawab je macam ni. The dilated arterioles, kata dia ada dilated arterioles tadi kan, disebabkan oleh vasodilation ni. So the dilated arterioles and blood capillary below the skin carry more blood to the surface of skin. Ni pun kita dah belajar dah kenapa. So the face and some body parts become redder sebab ada banyaknya kapilari darah yang ataupun arterioles yang duduk dekat bawah kulit, sebab dia nak percepatkan proses hilangkan haba. Dia terbalik dengan proses yang waktu dia mandi guna air sejuk tadi.